Apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PDPC ini adalah berkaitan dengan bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik dia adalah berkenaan dengan 3.4, iaitu pendekatan ADAS, bahagian yang kedua. Untuk maklumat pelajar, bahagian yang kedua ini adalah berkenaan dengan keseimbangan pendapatan negara. Bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara ini mempunyai 4 subtopik yang utama. Dan subtopik yang kita tengah fokuskan adalah 3.4, iaitu pendekatan ADAS. 3.4, pendekatan ADAS adalah fokus berkenaan dengan permintaan agregat AD dan juga penawaran agregat AS. Okey, apabila permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, dia adalah berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara. Dan ini merupakan subtopik kecil yang memang kita nak fokuskan. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok apa itu keseimbangan pendapatan negara. Okey, berkaitan dengan huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara. Okey, ingat ini adalah melalui pendekatan ADAS. Okey, jadi sekarang untuk peringkat yang pertama ini, Miss akan terangkan macam mana kita nak huraikan keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi kita dapat kesan bahawa keseimbangan pendapatan negara ini adalah tercapai pada titik E. Okey, nanti kena mention pasal titik E ini apabila kelo AS bersilang dengan kelo AD pada tingkat harga umum PE dan pendapatan benar YE. Jadi pelajar kena pastikan ada 5 perkara yang anda telah sebut, iaitu E, AS, AD, PE dan juga YE. Okey. Inilah catatan dia ya. AD bersilang dengan AS. Okey, yang ini harga umum dia PE dan pendapatan benar dia adalah YE. Jadi itu adalah huraian bagi peringkat yang berkenaan dengan keseimbangan pendapatan negara. Okey, sekarang kita cuba tengok pada tingkat harga umum. Okey, sebab paksi Y dekat sini adalah merujuk harga umum. Maka pastikan kita akan tekankan pada tingkat harga umum P2. Okey, jadi sekarang pelajar cuba tengok pada raja anda. Dekat P2 sini, kita mula bagi dia jalannya. Okey, jalan-jalan sentuh. Yang ini adalah berkaitan dengan kilo AD kan? Maka kalau kita tarik ke bawah, Y2 ini sebenarnya dia adalah merujuk AD. Okey, terus bagi dia jalan lagi. Sentuh ini. Sentuh kilo AS kan? Maka yang Y1 ini sebenarnya adalah merujuk AS. Jadi sekarang anda boleh dapati bahawa AS adalah melebihi AD kan? Maka dekat sini sebenarnya berlaku lebihan penawaran agregat. Sebanyak berapa? Y2, Y1. Okey, jadi dekat sini pelajar boleh huraikan pada tingkat harga umum P2 berlakunya lebihan penawaran agregat. Boleh define ataupun boleh beritahu apa itu lebihan penawaran agregat. Okey, kerana AS melebihi AD. Sebanyak berapa tu? Y2, Y1. Okey. Jadi sekarang Miss ulang semula. Pada tingkat harga umum P2 berlakunya lebihan penawaran agregat, iaitu AS melebihi AD sebanyak Y2, Y1. Ataupun pelajar nak tekankan Y1, Y2 pun boleh saja. Okey, sekarang kita cuba tengok apabila berlakunya ketidakseimbangan. Inilah ketidakseimbangan. Sebab kita kata seimbang itu apabila AD sama dengan AS. Dan situasi yang wujud sekarang,
AD tidak sama dengan AS. Kalau tidak sama itu bermaksud berlakunya ketidakseimbangan. Dan isu yang kita tengah kaji sekarang, kita kata AS melebihi AD. Okey, untuk maklumat pelajar, apabila berlakunya ketidakseimbangan, nanti apa-apa pun dia mesti capai keseimbangan semula. Di mana AD kena sama dengan AS. Dengan reti kata lain, sekarang berlaku ketidakseimbangan kan? Nanti apa-apa pun dia mesti capai semula pada titik keseimbangan ini. Dengan reti kata lain, kita akan dapati bahawa harga umum akan cenderung turun. Kalau anda fikir secara logik pun, bayangkan lebihan penawaran agregat yang berlaku. Terlalu banyak penawaran yang wujud. Dia mestilah menyebabkan harga umum cenderung turun kan? Okey, itulah dia. Kalau kita nak tengok melalui raja pun bolehlah harga umum cenderung turun. Okey, kalau berdasarkan konsep permintaan dan penawaran yang pelajar sudah pelajari, kita ulang kaji sikit. Kalau katakan harga naik, permintaan macam mana? Hubungan songsang kan? Dia mesti turun. Kalau katakan harga naik, penawaran macam mana? Ya, meningkat. Okey, kan kita nak kaji hukum permintaan dan hukum penawaran kan? Harga naik, kita kata kuantiti diminta dia turun. Okey, dan apabila harga naik, kalau berdasarkan hukum penawaran, penawaran sepatutnya meningkat. Okey, jadi sekarang konsep itu sebenarnya anda telah belajar masa semester 1. Benda yang sama kita akan apply dekat sini. Okey, dengan reti kata lain, yang D ini kita akan kait dengan AD. Yang S ini pula kita akan kait dengan AS. Bermaksud sekarang yang kita tengah kajikan, harga umum cenderung turun. Kalau harga umum cenderung turun, AD sepatutnya meningkat. Okey, sebab sekarang kita tengah kaji harga turun. Okey, AD sepatutnya naik. Kalau AS sepatutnya turun. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan kenapa kita kata AD akan meningkat sementara waktu AS pula akan menurun. Okey, kan tadi Miss kata apa-apa pun kita kena capai keseimbangan kan? AD kita pada tingkat harga P2 adalah pada point ini. Okey, jadi sekarang nak capai dekat sini, AD dia, yes, dekat sini kita kata dia bertambah. Mungkin ada pelajar nampak, Miss, kilo ini menunjukkan dia menurun. Tapi apa-apa pun, sila rujuk semula pada paksi X ini, iaitu pendapatan. Bermakna daripada point ini, kita nak ke sini, dia bertambah kan? Ingat, walaupun dekat kilo sini nampak berkurang, tapi anda kena rujuk pada paksi X ini. Okey, menunjukkan bahawa AD ini sebenarnya dia adalah bertambah. Bertambah di mana? Di sepanjang kilo AD. Okey, jadi pelajar pun boleh huraikan. AD semakin meningkat. Okey, di sepanjang kilo AD. Okey, lepas itu kita cuba tengok berkaitan dengan AS pula. Okey, kalau AS, kan tadi AS kita pada tingkat harga P2 berada dekat sini kan? Okey, ini AS dia. Sekarang kita nak capai keseimbangan dekat sini. Cuba tengok. Okey, rujuk semula pada paksi X ini pendapatan dia dari point ini ke sini. Ya, berkurang kan? Itulah sebab kita kata AS akan berkurang. Jadi pelajar pun huraikan. Sementara AS semakin menurun. Di mana tu? Di sepanjang kilo AS. Okey, anda boleh nampak AD semakin meningkat, AS semakin berkurang sehingga, okey, kita pun huraikan. Sehingga mencapai keseimbangan semula pada titik E. Itulah huraian dia. Okey, jadi sekarang Miss ulang semula peringkat ini. Pada tingkat harga umum P2, berlakunya lebihan penawaran agregat, iaitu penawaran agregat melebihi permintaan agregat sebanyak Y2, Y1.
harga umum cenderung turun, maka permintaan agregat akan semakin bertambah ataupun meningkat di sepanjang kilo AD, sementara AS pula akan semakin menurun di sepanjang kilo AS sehingga mencapai keseimbangan pada titik E. Okey, selain daripada tingkat harga umum P2, kita cuba tengok ada lagi ketidakseimbangan yang nanti kita akan kaji itu. Kita akan fokus AD melebihi AS. Pada tingkat harga P1 dekat sini. Okey, kita cuba tengok bagi dia jalan. Sentuh ini. Ini kan AS kan? Okey, so kali ini anda boleh tulis ini AS. Jalan lagi. Yang ini adalah AD. Jadi untuk kali ini kita dapati bahawa AD melebihi AS. Juga sama sebanyak Y2, Y1. Jadi pelajar boleh labelkan ini adalah lebihan AD, lebihan permintaan agregat pada tingkat harga P1. Juga sama, nanti apa-apa pun dia kena capai keseimbangan semula pada titik E. Jadi nanti pelajar pun kena huraikan lah pada tingkat harga umum P1 berlakunya apa. Huraian dia adalah lebih kurang sama dengan yang atas ini sahaja. Okey, yang ini anda praktis untuk huraikannya. Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan huraian bagi raja keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan ADAS. Okey. Selepas kita dapat idea apa itu keseimbangan pendapatan negara, sekarang kita akan fokus dengan lebih mendalam berkenaan dengan perubahan keseimbangan pendapatan negara. Untuk maklumat pelajar, kalau berlakunya perubahan keseimbangan pendapatan negara itu, dia adalah disebabkan oleh dua punca yang utama, iaitu disebabkan oleh perubahan AD, permintaan agregat, dan lagi satu adalah berkaitan dengan perubahan AS, penawaran agregat. Untuk maklumat pelajar, yang berkaitan dengan perubahan ini sebenarnya dia adalah AD naik ataupun AD turun. Begitu juga dengan AS. Kalau perubahan itu sebenarnya adalah AS naik ataupun AS turun. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan perubahan AD. Faktor yang menyebabkan peralihan kilo AD, okey, yang ini sebenarnya kita telah fokus pada video yang sebelumnya dan kita kata ada dua faktor utama kan? Iaitu perubahan dalam komponen AE dan lagi satu adalah perubahan pekalan wang. Di mana perubahan komponen AE ini adalah terdiri daripada perubahan C, perubahan I, perubahan G dan juga perubahan X tolak M, iaitu ekspor bersih. Okey, nanti kita akan kaitkan faktor-faktor tersebut dan kemudian kita akan bincang dengan lebih lanjut. Faktor inilah yang menyebabkan kilo AD beralih melalui lakaran raja. Okey, jadi sekarang Miss akan terangkan macam mana kita nak huraikan bagi raja berkaitan. Untuk peringkat yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, jadi pelajar boleh nampak keseimbangan yang asal itu pada titik E0 dekat sini. Jadi kita pun huraikan. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila kilo AD0 bersilang dengan kilo AS pada tingkat harga umum P0 dan pendapatan benar Y0. Okey, ini adalah ringkasan dia sahajalah. Masa kita huraikan, kita kena bagi ayat yang penuh. Okey, kemudian untuk peringkat yang kedua ini, kita akan fokus tentang peralihan kilo. Jadi sekarang pelajar boleh nampak kilo AD yang beralih kan? Ada tunjuk anak panah dekat sini. Okey. Miss cuba tebalkan kilo itu dulu ya. Okey, nanti pelajar hanya fokus kilo yang berwarna biru ini. Okey.
ini adalah lepas peralihan kelok, memang kelok dia sekarang adalah AD1. Tapi pelajar kena fikir semula, apakah faktor yang menyebabkan kelok AD ini beralih? Kan kita belajar ada dua yang utama, iaitu berkaitan dengan perubahan dalam komponen AE dan lagi satu adalah perubahan dalam bekalan wang. Jadi pelajar kena huraikan fikirkan apakah faktor yang boleh menyebabkan AD itu beralih. Okey, katakan sekarang yang kita fokuskan itu adalah perubahan komponen AE C. Okey, perbelanjaan penggunaan yang meningkat. Apabila perbelanjaan penggunaan meningkat, AE turut meningkat. Okey, sebab C merupakan salah satu komponen dalam AE. Okey, apabila AD meningkat, AT turut meningkat. Maka barulah kita kait dari segi kelok dia. Maka kelok AD akan beralih ke kanan. Kita boleh nampak anak panah itu. Beralih ke kanan. Nyatakan dari mana ke mana. Okey, jadi sekarang kita pun sebut dari AD0 ke AD1. Okey, sekarang untuk peringkat yang ketiga, kita akan masuk proses keseimbangan. Untuk maklumat pelajar, bagi proses keseimbangan ini, setiap kali kita akan mula pada tingkat harga umum P0 yang asal punya. Okey, sekarang kita akan fokus ya P0 dan yang kita perlu fokuskan adalah kelok AD1 dan lagi satu adalah berkaitan dengan kelok LS. Okey, dengan reti kata lain, nanti pelajar hanya fokus 2 kelok yang berwarna biru ini sahaja. Okey, jadi sekarang kita mula pada tingkat harga P0-nya. Ini P0. Dekat sini. Mula bagi dia jalan. Okey, sentuh. Sentuh ini apa? Jangan bagi tahu saya ini adalah E0. Tadi B sudah sebut, kita fokus kelok yang berwarna biru ini. Jadi kelok yang berwarna biru ini adalah AS kan? Bermaksud Y0 ini sebenarnya adalah AS. Okey, kemudian kita panjangkan total line itu jalan sehingga sentuh. Ini adalah AD1. Tarik ke bawah. Y2 ini sebenarnya dia adalah merujuk AD1. Iaitu AD lah. Dengan reti kata lain, sekarang berlakunya ketidakseimbangan. Bermaksud AD tidak sama dengan AS. Apakah hubungan AD dengan AS? Okey, anda dapati bahawa AD adalah melebihi AS kan? Maka kita kata bahawa sekarang berlakunya lebihan permintaan agregat. Okey, iaitu AD melebihi AS. Sebanyak berapa tu? Ya, kita beritahu bahawa sebanyak Y0, Y2 ataupun pelajar nak kata Y2, Y0 pun boleh sahaja. Okey, seperti apa yang Miss beritahu tadi, kan saya kata apabila berlakunya ketidakseimbangan, apa-apa pun dia akan capai keseimbangan semula kan? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang kita tengah kaji ini adalah berlaku lebihan permintaan agregat. Cuba bayangkan lebihan permintaan yang berlaku. Apakah kesan terhadap tingkat harga? Ya, kalau banyak yang minta, bermaksud harga mestilah meningkat kan? Dengan reti kata lain, harga umum cenderung naik. Okey, kalau pelajar tak pasti betul ke jawapan saya ini? Anda boleh rujuk semula pada raja. Kita nak capai keseimbangan yang baru E1 dekat sini kan? Jadi anda boleh nampak harga umum yang baru P1. Memang kita dapati bahawa harga umum cenderung naik. Jadi betul lah. Okey, kita sambung. Lepas itu, kita akan kaji dari segi AD dan juga AS. Fikir berkaitan dengan hukum permintaan dan penawaran berkaitan dengan konsep yang anda telah pelajari. Kalau harga naik, permintaan sepatutnya turun. Kalau harga naik, penawaran ini sepatutnya meningkat.
Jadi, sekarang kita nak semak semula berdasarkan konsep yang telah dinyatakan ini betul ke tidak. Cuba tengok pada raja. Okey, kita dapati bahawa AD kita berada pada sini kan. Jadi sekarang kalau berdasarkan apa yang telah dinyatakan tadi, AD dia menurun. Kita semak ya. Sebab sekarang kita nak capai keseimbangan baru pada E1 sini. Ya, dari sini ke sini. Ini bukan meningkat ya. Walaupun dia nampak macam meningkat. Sebab apa-apa pun sila rujuk pada paksi pendapatan benar ini dari sini ke sini. Ya, bermaksud permintaan agregat ini dia adalah menurun. Menurun di mana tu? Di sepanjang kilo AD1. Okey, jadi kita pun tulis menurun di sepanjang kilo AD1. Okey, kita sambung. Bagaimana pula dengan penawaran agregat AS? Okey, ini AS kan? Berada di sini pada tingkat harga umum P0. Jadi, kita nak capai keseimbangan yang baharu pada E1. Dari sini ke sini. Ya, kita dapati bahawa penawaran agregat dia adalah meningkat. Okey, jadi pelajar pun beritahu bahawa penawaran agregat meningkat di mana tu? Ya, di sepanjang kilo AS. Sehingga bila? Sehingga capai keseimbangan pada titik E1. Itulah huraian bagi proses keseimbangan. Okey, kita sambung untuk peringkat yang keempat ini, kita akan fokus tentang keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Jadi pelajar pun huraikan, keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kilo permintaan agregat yang baharu AD1 bersilang dengan kilo penawaran agregat pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan benar Y1. Okey, jadi itu adalah huraian bagi peringkat yang keempat. Dan untuk peringkat yang kelima itu, okey, Miss tulis dekat sini ya. Kita akan fokus tentang kesan dia. Dan untuk maklumat pelajar, kesan itu kita akan fokus untuk paksi Y iaitu harga umum dan juga paksi X iaitu pendapatan benar. Okey, kita tengok dari segi harga umum dulu. Cuba tengok dari P0 ke P1. Sebab tadi kan keseimbangan asal kita adalah E0 kan? Okey, jadi harga dia P0 lah. Dan keseimbangan baharu ini E1, jadi harga baru P1. Bermaksud kita dapati bahawa harga umum meningkat. Dari mana ke mana? P0 ke P1. Okey, seterusnya kita akan fokus untuk pendapatan benar pula. Okey, juga sama. Pelajar tengok semula keseimbangan tadi tu yang asal punya E0. Pada masa itu, Y kita adalah Y0. Dan apabila keseimbangan baharu kita tercapai pada titik E1, pendapatan negara yang benar ini adalah Y1. Jadi kita dapati bahawa pendapatan benar meningkat dari Y0 ke Y1. Okey? Dan berkaitan dengan Y2 ini, sebenarnya memang banyak pelajar yang keliru. Kenapa wujudnya Y2? Untuk maklumat anda, Y2 ini sebenarnya anda gunakan untuk huraikan yang berlaku lebihan permintaan agregat pada masa itu. Kan anda sebut Y0, Y2 kan? Jadi apabila anda nak huraikan untuk bahagian kesan ini, pastikan anda rujuk semula titik keseimbangan yang telah dinyatakan tadi dan tarik ke bawah melalui dotterline itu, barulah anda tentukan tentang kesan bagi pendapatan negara benar ini. Okey, jadi ini adalah huraian bagi raja keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan ADAS. Okey. Berkaitan dengan peralihan kilo AD yang beralih ke sebelah kiri pula. Okey, ya, kita dapati bahawa kali ini kilo AD dia beralih ke sebelah kiri dari AD0 ke AD1 kan. Okey, jadi pelajar pun diminta cuba huraikan bagi raja tersebut.
Pastikan anda ada sebut untuk peringkat yang pertama iaitu keseimbangan pendapatan negara yang asal, dan peringkat yang kedua peralihan kelok, peringkat yang ketiga berkaitan dengan proses keseimbangan. Ingat, mula pada tingkat harga umum P0-nya dan tebalkan kelok yang berkaitan. Okey. Lepas itu peringkat yang keempat, kita akan fokus tentang keseimbangan pendapatan negara yang baharu, dan untuk peringkat yang kelima ini kita akan cerita pasal kesan. Kesannya berkaitan dengan harga umum dan juga pendapatan benar. Okey. Selesailah perbincangan yang berkaitan dengan perubahan AD. Jadi untuk yang seterusnya kita akan fokus tentang perubahan AS. Okey. Dan faktor yang menyebabkan peralihan kelok AS ada 5. Okey, kita cuba tengok semula apakah 5 faktor tersebut. Kita ada harga input, kos buruh, teknologi, dasar kerajaan, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kejutan penawaran. Dan berkaitan dengan faktor-faktor ini, sebenarnya Miss pun telah terangkan pada video PDPC yang sebelumnya. Jadi sekarang kita akan tengok bagaimana kita kaitkan faktor ini dengan peralihan kelok. Dan kita akan cuba huraikan kelok tersebut dengan lebih lanjut. Okey? Untuk maklumat pelajar, nak huraikan rajah ini, untuk peringkat yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, pelajar cuba fokus titik keseimbangan yang asal ya. Pada titik ini. Okey, jadi nak huraikan untuk peringkat ini, kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0. Okey, E0 ya. Apabila kelok AS kosong bersilang dengan kelok AD. AS kosong bersilang dengan AD. Sambung lagi. Pada tingkat harga umum P0 dan pendapatan benar Y0. Okey, jadi itu adalah huraian bagi peringkat yang pertama. Untuk peringkat yang kedua, kita akan fokus tentang peralihan kelok. Okey, nak kait dengan peralihan kelok ini, sekarang kita cuba tengok, kita tengah fokuskan kelok AS. Jadi mesti ada faktor yang menyebabkan kelok AS ini beralih ke sebelah kanan. Pelajar kena fikirkan, apakah faktor-faktor yang anda telah belajar yang boleh menyebabkan peralihan kelok AS ini? Ada banyak kan? Misalnya kita ada harga input, ada kos buruh dan sebagainya. Katakan sekarang kita nak tengok dari segi harga input. Okey, pelajar kena fikirkan harga input ini sepatutnya naik ke ataupun turun, barulah AS kita akan meningkat. Sebab kelok AS kan beralih ke kanan kan? Okey, kita cuba tengok kalau kita katakan bahawa harga input turun, dia sebenarnya akan memberi kesan terhadap kos pengeluaran dan kita akan dapati bahawa kos pengeluaran turun. Kalau katakan kos pengeluaran turun, margin keuntungan itu sebenarnya boleh ditingkatkan. Dan perkara ini sebenarnya akan menyebabkan AS turut meningkat. Okey, kemudian barulah kita kait dengan kelok. Maka kelok AS akan beralih. Okey, disebabkan AS naik, kita kata kelok AS akan beralih ke kanan. Dari mana ke mana tu? Ya, dari A0 ke AS. Okey, jadi pelajar tulis sajalah. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan proses keseimbangan. Untuk maklumat pelajar, bagi proses keseimbangan ini, setiap kali mesti mula dengan pada tingkat harga umum P0. Okey, nanti kita akan fokus dekat sini ya, mula dari P0. Dan untuk maklumat pelajar, kan tadi kita kata kelok AS kita sudah beralih ke AS1 kan? Okey, jadi sekarang Miss akan guna pen yang berwarna lain untuk tebalkan kelok AS1 ini. Okey.
Dan selain daripada itu, kita kena tebalkan untuk kilo AD juga. Dan disebabkan kilo AD hanya ada satu saja. Jadi Miss pun tebalkan yang inilah. Okey, jadi sekarang kita mula pada tingkat harga umum P0 ya. Kita berada di sini. Okey, bagi dia jalan lah. Jalan. Okey, fokus kilo yang berwarna biru sahaja. Sentuh apa ni? Ya, jangan bagi tahu saya ini E0 sebab saya kata fokus kilo yang berwarna biru. Yang ini kilo apa? Ya, kilo AD. Okey, jadi Miss pun tuliskan Y0 ini sebenarnya merujuk AD. Sambung lagi. Panjangkan total line itu. Sentuh kilo apa ni? Ya, AS1. Bermaksud Y2 ini sebenarnya dia adalah merujuk AS. Dan sekarang, apakah hubungan antara AS dengan AD? Ya, kita dapati bahawa sebenarnya berlakunya ketidakseimbangan. Sebab kita dapati bahawa AS melebihi AD. Apabila AS melebihi AD, berlakunya apa tu? Ya, lebihan penawaran agregat. Sebanyak berapa? Dari sini ke sini? Ya, sebanyak Y0, Y2. Okey, kalau pelajar nak sebut sebanyak Y2, Y0 pun boleh saja, tak ada masalah pun. Okey, sekarang fikir secara logik. Berlakunya lebihan penawaran agregat. Cuba bayangkan harga umum cenderung macam mana? Kalau lebihan penawaran agregat berlaku, harga umum cenderung turun lah sebab banyak penawaran kan. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok, nak semak jawapan tu, tengok melalui rajak. Kami kata apa-apa pun kita akan capai keseimbangan yang baharu kan, ini titik dia. Jadi harga umum yang baharu, P1, ya, kita dapati bahawa harga umum cenderung turun. Okey, dan sekarang kita pun sambung. Kait dengan AD dan kemudian kait dengan AS. Kalau harga turun, AD sepatutnya naik. AS pula sepatutnya turun. Okey, sekarang kita akan cuba bincang AD yang meningkat ini. Tengok semula pada raja anda, pada P0. Sini kan? Bermaksud sekarang kita nak capai sini. Dari sini ke sini. Ya, kita dapati bahawa pada masa itu AD meningkat. Ingat, bukan turun. Sebab anda kena rujuk pada paksi pendapatan benar ini. Okey, kita dapati bahawa AD meningkat. Meningkat di mana tu? Ya, di sepanjang kilo AD. Okey, lepas tu cuba tengok AS pula. Mana AS kita pada P0? Ya, sini kan? Jadi sekarang kita nak capai keseimbangan yang baharu pada sini. Kita dapati bahawa AS dia, ya, menurun. Menurun di mana tu? Di sepanjang kilo AS1. Okey, jadi pelajar pun huraikan lah. Di sepanjang kilo AS1. Sehingga bila? Sehingga capai keseimbangan pada titik E1. Okey, itulah huraian dia. Okey, seterusnya kita sambung peringkat yang keempat, iaitu keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Okey, kita pun huraikan lah. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kilo AD bersilang dengan kilo AS yang baharu, AS1, pada tingkat harga umum baharu P1 dan pendapatan benar baharu Y1. Okey, untuk peringkat yang kelima, kita akan huraikan tentang kesan. Pastikan anda fokus melalui tingkat harga umum dan lagi satu adalah berkaitan dengan pendapatan benar. Jadi sekarang pelajar fokus tingkat harga umum, ya, turun dari P0 ke P1. Cuba tengok pendapatan benar pula, ya, fokus melalui titik keseimbangannya. Masa E0,
Y benar adalah Y kosong. Dan apabila keseimbangan kita adalah I1, Y benar kita adalah Y1. Bermaksud daripada Y kosong ke Y1. Kita dapati bahawa pendapatan benar meningkat dari Y kosong ke Y1. Okey? Jadi itu adalah huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara akibat peralihan kilo AS lah. Dan pelajar kena pastikan mesti nyatakan untuk 5 peringkat ini. Okey? Berkenaan dengan peralihan kilo AS, kali ini adalah ke sebelah kiri. Okey, jadi kita dapati bahawa kilo AS beralih ke kiri dan pelajar pun minta cuba huraikan raja tersebut. Okey, sebagai peringatan, peringkat yang pertama kita perlu huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal, diikuti dengan peringkat yang kedua iaitu peralihan kilo, dan peringkat yang ketiga kita akan sambung dengan proses keseimbangan. Ingat, anda kena mula pada tingkat harga umum P0 ya. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan keseimbangan pendapatan negara yang baharu, yang ini. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kesan. Ingat, kesan itu kita kena fokus untuk harga umum dan lagi satu adalah berkaitan dengan pendapatan benar. Okey, ingat cuba praktis dan huraikannya. Jikalau anda suka penerangan MIS dan rasa penerangan MIS adalah mudah difahami, ingat sila beri sokongan kepada MIS dengan subscribe channel saya. Like serta sharekan video PTPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas sokongan anda terhadap MIS. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah anda tinggalkan soalan tersebut pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okey? Untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Adakah anda telah kuasai keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan ADAS? Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Harga umum cenderung menurun apabila berlakunya ketidakseimbangan, iaitu, okey, cuba fikirkan pada masa itu apakah hubungan antara AD dan juga AS, okey? Okey, kita cuba tengok kalau ketidakseimbangan itu bermaksud AD tidak sama dengan AS. Dan sekarang kita kata bahawa harga umum cenderung turun. Jadi, sepatutnya berlaku lebihan penawaran agregat. Okey, itulah sebab kita kata ketidakseimbangan itu adalah AS melebihi AD ya, iaitu lebihan penawaran agregat dan keadaan ini sebenarnya nanti dia akan menyebabkan harga umum cenderung turun supaya boleh capai keseimbangan semula. Okey? Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Apabila kilo AD beralih ke kanan, harga umum keseimbangan macam mana? Dan pendapatan benar macam mana? Okey, yang ini pelajar kena fikirkan dari segi lakaran raja dan bayangkan kita sudah ada keseimbangan pendapatan negara yang asal dan sekarang tambahkan peralihan kilo dan kilo AD itu beralih ke kanan. Cuba fikirkan apakah kesan terhadap harga umum dan juga pendapatan negara benar. Okey? Okey, marilah kita semak jawapan dia. Dan apabila kilo AD itu beralih ke sebelah kanan, kita dapati bahawa harga umum keseimbangan akan naik dan pendapatan negara benar juga akan naik. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir. Apabila kilo AS beralih ke kiri, okey, kali ini beralih ke sebelah kiri ya. Cuba bayangkan dari segi lakaran raja tersebut. Harga umum keseimbangan macam mana dan pendapatan benar macam mana. Okey, cuba fikirkan jawapan anda.
Okey, daripada lakaran raja yang telah disediakan itu, anda sepatutnya dapat harga umum dia adalah naik dan pendapatan negara benar dia adalah turun. Okey, jadi untuk subtopik kecil ini, pelajar mesti tahu macam mana nak sediakan lakaran raja, praktis lakaran raja tersebut dia dan pastikan anda boleh tentukan kesan terhadap harga umum dan juga pendapatan negara benar. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan untuk bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara melalui 3.1 konsep, 3.2 ekonomi dua sektor, 3.3 ekonomi tiga sektor dan 3.4 iaitu pendekatan ADAS. Sebagai peringatan, berkenaan dengan keseimbangan pendapatan negara ini, sebenarnya kita bukan saja boleh kaji melalui pendekatan AEAS. Kita juga boleh kaji melalui pendekatan JW serta ADAS. Okey? Adalah diharapkan agar video PDPC yang disediakan untuk bab ini sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk menguasai bab tersebut. Okey? Dan kita jumpa lagi ya. Bye-bye.